Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Iman binti Muhammad Asri. Nombor matrik I183033370. Nombor matrik I183033370. Hari ini saya akan membentangkan kefahaman saya daripada tentang nota Ma'rifatu as-Sahabah radhiyallahu anhum dan juga Ma'rifatu at-Tabi'in. Saya akan menerangkan Ma'rifatu as-Sahabah terlebih dahulu. Kita ada bagi sahabah dari segi lughah ialah masdaru sahabuhu, iaitu kata masdar bagi perkataan sahabah. Dan menurut istilah pula ialah menurut istilah dari pandangan ulama-ulama hadis, pandangan muhaddisin, ialah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Sesiapa sahaja ataupun seseorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya dan juga mati dalam keadaan Islam. Okey. Yang seterusnya ialah ma yashmalu bihi hadha ta'rif. Apa yang kita dapat simpulkan daripada ta'rif tadi. Okey. Yang pertama, sahabat ini juga ada, macam mana nak cakap, okey. Apa yang kita dapat simpulkan daripada ta'rif tadi, sesiapa sahaja yang tidak pernah duduk bersama Nabi dan tidak pernah mendengar Nabi, tapi dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga digelar sebagai sahabat. Dan sesiapa sahaja ataupun golongan orang yang tak pernah melihat Nabi, tak pernah duduk bersama Nabi dan tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata, mereka juga digelar sebagai sahabat, walaupun mereka tak pernah dengar, tak pernah tengoklah. Okey. Selain daripada itu, sahabat juga kategori golongan digelar sebagai sahabat juga ialah dari kumpulan al-mukallifin ataupun orang-orang yang mukallaf, terdiri daripada manusia ataupun jin. Mereka juga digelar sebagai sahabat. Kanak-kanak yang mumayyiz juga turut digelar sebagai sahabat kerana kanak-kanak yang mumayyiz dan mereka pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga digelar sebagai sahabat. Okey, yang seterusnya ma yukhraju min at-ta'rif, iaitu apa yang terkeluar daripada ta'rif tadi. Maksudnya ta'rif tadi kita menerangkan tentang sahabat kan. Jadi siapa pula golongan yang tidak tergolong dalam kalangan sahabat ni? Okey. Golongan yang tidak tergolong dalam kalangan sahabat ni ada 3 golongan, iaitu yang pertama, mereka yang tak pernah bertemu dengan Rasulullah walaupun mereka tu sudah beriman. Misalnya kita semua kan, kita tak pernah bertemu Rasulullah, tapi kita beriman yang bahawa Rasulullah tu ada. Kita beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu Taala lah. Tapi jadi kita tak tergolong dalam golongan sahabat. Okey. Contohnya kalau dalam nota Zaid bin Wahab ni, beliau tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi beliau beriman menolak agama Islam. Tetapi ada sebilang ulama yang mengangkat Zaid bin Wahab ni juga sebagai sahabat kerana beliau beriman dan sebenarnya beliau dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau dalam perjalanan itu, Rasulullah telah wafat. Okey, yang golongan yang kedua iaitu orang-orang yang betul-betul dalam keadaan beriman, tetapi mereka ini
beriman sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada mereka. Misalnya dalam nota contoh iaitu Buhaira. Buhaira ni ialah seorang pendeta, tapi ahli kitab lah, tapi ahli kitab yang tak terpesong. Maksudnya dia masih beriman dengan kitab Taurat dan Injil yang sebenar lah, yang asli. Yang sebelum kitab Taurat dan Injil yang dipesongkan tu, dia pendeta yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Dia ni tak tergolong dalam kalangan sahabat sebab dia beriman sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan kepadanya. Walaupun dia beriman, tapi dia tak digelar sebagai sahabat. Golongan yang ketiga iaitu orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, tetapi dia berjumpa tu dalam keadaan dirinya masih tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita gelarkan dia masih kafir ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah Nabi wafat baru dia memeluk agama Islam. Ataupun memeluk agama Islam atau kemudian dia murtad kembali dan mati dalam keadaan dirinya murtad. Mereka ini tidak tergolong dalam kalangan sahabat kerana mereka beriman setelah Nabi SAW wafat. Sebab kalau kita tengok ta'rif tadi, sahabat tu ialah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dan beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau orang yang golongan ketiga ni, dia bertemu dengan Nabi SAW tapi dia tidak beriman dan dia mati dalam keadaan murtad, sebab lepas dia beriman dia murtad kembali dan dia mati dalam keadaan murtad. Jadi dia tidak cukup syarat untuk menjadi sahabat itu dan dia tidak tergolong dalam kalangan sahabat walaupun dia pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Terdapat khilaf ulama dalam menentukan sama ada mereka yang beriman setelah Nabi SAW ini wafat, adakah mereka dikira sebagai sahabat juga. Sebab ada yang mengatakan mereka ni masih sahabat sebab mereka pernah bertemu dengan Nabi, cuma mereka tidak beriman ketika waktu itu. Tapi ada yang berpandangan mereka ni tidak digelar sebagai sahabat sebab mereka bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, at-tariqu ila ma'rifati as-sahabah, cara-cara ataupun cara-cara lah untuk kita mengenal, bagaimana untuk kita mengenal seseorang itu ialah sahabat. Ada beberapa cara yang telah disenaraikan oleh ulama-ulama hadis. Yang pertama ialah at-tawatur ataupun at-tawatir, ia bermaksud berturut-turut. Contohnya seperti 4 orang sahabat daripada Khulafa' ar-Rasyidin dan 10 orang sahabat yang telah dijanjikan syurga. Yang kedua ialah al-istifadah wa syahratu al-qasira an-tawatir. Mereka ini terkenal dalam dan tergolong daripada golongan yang at-tawatir tadi, yang berturut-turut, sama ada mereka ini Khulafa' ar-Rasyidin ataupun 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga tu. Yang ketiga pula ialah mereka ini dikhabarkan oleh sahabat lain sungguhnya diri mereka tu adalah sahabat. Contohlah satu sahabat ini kita tak pasti dia tu sama ada dia tu adalah seorang sahabat ataupun tidak. Maka ada satu pernyataan daripada sahabat Nabi yang lain yang kita memang confirm dia tu sahabat Nabi, menyatakan si fulan ni ialah sahabat Nabi. Jadi kat situ itu maka kita boleh anggap si fulan tadi tu ialah sahabat Nabi sebab ada perakuan daripada sahabat Nabi yang lain. Yang keempat, dia mengkhabarkan dirinya sebagai sahabat ataupun dia mengisytiharkan diri dia sendiri sebagai seorang sahabat. Dia mengaku bahawa dia tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang
tadi yang keempat. Yang kelima pula dikhabarkan oleh tabi'in ataupun diberitahu oleh para tabi'in. Contohnya ada si fulan ni, kita tak tahu sama ada dia ni berpangkat ataupun berstatus sahabat ataupun tidak. Dan jadi si fulan ni tadi macam tadi dijamin oleh sahabat lain kan, tapi yang ni para tabi'in sendiri mengesahkan bahawa si fulan tersebut ialah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang keenam ataupun yang terakhir, dia adalah ketua-ketua dalam pembukaan hajatul wida ataupun si fulan tadi tu yang kita nak tahu dia tu sahabat ataupun tidak. Dia adalah orang yang terlibat sama dalam hajatul wida ataupun haji yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan. Dia orang yang terlibat sama menjalankan menjalankan hajatul wida tersebut. Okey. Itu tadi tu ialah at-tariqatu ila ma'rifati as-sahabah. Sekarang saya akan menerangkan tentang adalatus sahabah. Okey. Adalatus sahabah adalah bagi seorang sahabat. Sahabat dia bersikap adil terhadap ta'dil dengan ta'dilullah Ta'ala ataupun ta'dil Allah SWT dan ta'dil Rasulullah SAW. Dan sifat adalah itu sendiri akan membuatkan segala periwayatan daripada mereka ataupun daripada seseorang sahabat itu diterima dan tidak memerlukan apa-apa perbahasan lain. Maksudnya kita tahu suatu sahabat tu dah bersifat adalah, jadi periwayatannya mestilah diterima, tak perlu tidak memerlukan kepada perbahasan-perbahasan lain ataupun syarahan-syarahan lain sama ada dia ni adalah ataupun tidak. Kalau dia dah jadi adalah, maka periwayatannya mestilah sudah boleh diterima. Okey. Seterusnya wa'adalatu itlaqat minha adalah secara mutlaknya kita boleh adalah itu sendiri maksudnya secara mutlak kita boleh bahagikan dia kepada 6 bahagian. Okay, adalah seorang sahabat itu secara mutlaknya maksud dia boleh dibahagikan kepada 6 bahagian. Yang pertama, kejujuran ataupun keadilan. Maksudnya seorang sahabat itu dia jujur dan adil, dan dalam diri mereka tidak wujud apa-apa bentuk penindasan ataupun kezaliman yang mereka ingin lakukan. Okey, yang kedua ialah al-ma'na al-maqabil al-fasiq wal isyan. Yang ini adalah itu sendiri maksudnya kata lawan bagi perkataan fasik, kejahatan dan kedurhakaan. Maksudnya wajufasiru bima tafsiru bihi taqwa, dan perkataan adalah itu ditafsirkan sebagai takwa, iaitu kata lawan kepada fasik, kefasikan, kejahatan dan kedurhakaan. Okey. Yang ketiga al-ismah, iaitu maksum. Okey, maksum di sini ialah maksum seorang sahabat itu. Okey, maksum seorang sahabat itu bermaksud mereka sahabat ini mempunyai kekuasaan ataupun mempunyai kudrat untuk menjauhkan diri mereka daripada melakukan sebarang bentuk penindasan dan maksiat, seperti bentuk okey, sini maksum untuk sahabat ni, mereka ni para sahabat ni diorang ada kekuasaan dan kudrat mereka sendiri untuk menghalang diri mereka daripada melakukan sebarang bentuk penindasan ataupun maksiat, perkara-perkara maksiat, sama seperti maksumnya para nabi dan maksumnya malaikat. Okay. Yang keempat
al-hifzu 'ani dzambi wal khata' bi lutfi minallah taala. Yang keempat ini, mereka ini terpelihara, adalah tu bermaksud para sahabat tu terpelihara daripada kesalahan dan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kelima, al-hifzu minal khata' wal fil ijtihad. Mereka ini adalah, bagi sahabat ini bermaksud mereka terpelihara ataupun terhindar daripada melakukan apa-apa jenis kesalahan ketika mereka mengeluarkan sebarang bentuk ijtihad. Okey, yang keenam, yang ni yang terakhir, tajnibu ta'amadu al-kazbu fi riwayah wal inhiraf fiha bima yujabu adam qabuluha. Yang keenam, iaitu yang terakhir, mereka ini para sahabat mengelakkan diri mereka daripada menipu ataupun melakukan apa-apa cara untuk apa bentuk penyelewengan ketika mereka meriwayatkan sesuatu periwayatan ataupun sesuatu hadis, sehingga kan ataupun melakukan apa-apa bentuk penipuan yang membolehkan periwayatan hadis mereka itu tertolak. Jadi mereka terhindar daripada melakukan perbohongan tu. Jadi adalah ni kesimpulannya, secara hakikinya adalah para sahabat itu bermaksud mereka ini tidak mahu berbohong kepada Rasulullah SAW, tidak mahu menipu kepada Rasulullah SAW, dan melihat perbuatan menipu kepada Rasulullah SAW itu sebagai satu dosa besar dan amat berat. Okay. Tambahan lagi, Imam Nawawi menyatakan bahawa kesemua sahabat radhiyallahu anhum ini, kesemua mereka adalah bersifat adalah, tidak terkecuali seorang pun. Okey. Yang seterusnya ialah afdalu as-sahabah. Okey, seterusnya ialah afdalu as-sahabah ataupun sahabat-sahabat yang terkenal, yang termasyhur, yang kita kenal lah. Okey, antaranya jumhur ulama, jumhur imam-imam hadis daripada golongan salaf, mereka menggolongkan afdalus sahabah ini secara mutlaknya, secara hakikinya ialah tergolong daripada iaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Osman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, ada 4 orang. Okey, kemudian 10 orang sahabat Nabi tadi yang dijamin untuk masuk syurga. Mereka itu ialah Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Malik, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhum. Mereka 10 itu ialah dan maka afdal sahabatnya, sahabat-sahabat yang memang terkenal, yang kita memang tahu ialah 4 orang khulafa' ar-rasyidin tadi, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan kemudian 10 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dijamin masuk syurga. Okey. Yang seterusnya ialah tabaqatus sahabah ataupun peringkat-peringkat sahabat. Okey, tabaqat, kita pergi kepada ta'rif tabaqah. Okey, ta'rif tabaqah dari segi lughah ialah martabat. Dari sudut istilah, menurut ulama muhaddisin ialah hum al-jami'ah al-mutaqaribun fis sun walladzina ishtaraku fil akhdhi an masyayikhihim. Yakni golongan ataupun kumpulan yang rapat pada sunnahnya, Okey, maafkan saya tadi. Tabaqat dari sudut istilah ialah dan menurut pandangan ulama hadis, mereka ini ialah satu kumpulan yang hidup, satu golongan manusia yang hidup dalam tahun yang sama dan mengambil hadis daripada guru yang sama, dan mereka ini mempunyai sifat-sifat yang khusus yang terdapat dalam diri mereka, sama ada
dari segi sifat kebaikan diri, sifat baik dalam diri mereka dari sebelum Islam dan sehinggalah selepas Islam. Itu tabakat dari segi istilah. Okey, kita pergi kepada bilangan tabakat. Bilangan tabakat as-sahabat ini ada 3 pandangan. Okey, yang pertama iaitu pandangan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mengatakan tabakat bagi sahabat ini hanya ada satu tabakat saja, dan tabakat tersebut memfokuskan kepada kebaikan dan harta seseorang sahabat itu. Okey, yang kedua pandangan daripada Muhammad bin Sa'ad al-Baghdadi. Okey, Muhammad bin Sa'ad al-Baghdadi, beliau menyatakan bahawa tabakat ini terbahagi kepada 5 bahagian, dan kelima-lima bahagian itu memfokuskan tentang orang yang menyaksikan ataupun saksi kepada agama kebaikan dan kebenaran agama Islam itu sendiri. Okey, yang ketiga, pandangan daripada Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau menyatakan bahawa tabaqatus sahabat ini terbahagi kepada 12 bahagian. Okey, 12 bahagian itu antaranya yang pertama, sahabat yang perlu Islam sewaktu awal-awal Islam itu berkembang. Yang kedua ialah ahli Darun Nadwah. Darun Nadwah ni ialah satu perkampungan ataupun satu tempat tinggal orang-orang musyrikin Mekah sewaktu ketika dahulu, dan orang-orang di situ ataupun penghuni-penghuni di Darun Nadwah tersebut memeluk agama Islam. Lepas tu yang ketiga ialah orang yang berhijrah ke Habasyah. Lepas tu orang yang Islam ketika Aqabah yang pertama. Itu yang keempat. Orang yang terlibat dalam Aqabah yang pertama, orang yang terlibat dalam Aqabah yang kedua. Yang keenam iaitu orang-orang yang berhijrah ke Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh ialah ahli-ahli perang Badar. Yang ke-8 orang-orang yang berhijrah ketika tempoh perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah berlaku. Kemudian ahli-ahli Bai'atur Ridwan. Lepas tu ahli-ahli orang yang berhijrah dalam tempoh perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan kota Mekah. Dan yang terakhir ialah kanak-kanak yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada ketika peristiwa pembukaan kota Mekah dan juga haji wida. Itu ialah 12 golongan yang disebutkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Okey. Yang seterusnya, aksaru sahabah hadisan wa fatan wal ibadatu al-arbi'ah. Okey. Aksaru sahabah hadisan. Bilangan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat. Okey, antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan 5374 hadis. Kemudian Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan 2630 hadis dan selanjutnya. Okey, kemudian wa aksaruhum fatyan, dan antara mereka ialah golongan orang-orang yang muda. Contohnya Abdullah bin Abbas, Umar, Ali, Abi bin Ka'ab, Zaid dan Abu Darda, Ibnu Mas'ud dan radhiyallahu anhum. Dan ibadatul al-arbi'ah iaitu 4 orang Abdul. Yang pertama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Ibnu Zaid, Abdullah bin Amru bin Al-As, dan walaysa minhu Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud tidak tergolong dalam golongan 4 Abdullah ini.
Kenapa Ibnu Mas'ud tidak tergolong? Kerana Imam Baihaqi menyatakan bahawa Abdullah bin Mas'ud ini telah wafat sebelum yang 4 orang Abdullah yang sebelum tadi tu. Kemudian 4 orang Abdullah ini hidup sehinggalah mereka mempunyai hajat ke atas ilmu mereka sendiri. Dan pandangan tersebut ialah pandangan yang sah. Dan mereka ini 4 orang Abdullah yang telah disebutkan di awal tadi itulah digelarkan sebagai 4 orang Allah al-ibadatul al-arbi'ah. Okey, seterusnya iaitu ma'rifatu at-tabi'in. Okey, ma'rifatu tabi'in. Kita pergi kepada ta'rif tabi'in. Yang ta'rif tabi'in dari sudut lughah ialah isim fa'il bagi kata tabi' dan juga musanna bagi perkataan tersebut. Okey, dari sudut istilah menurut ulama-ulama muhaddisin, tabi'in ini ialah sesiapa sahaja yang bertemu dengan para sahabat dan beriman, kemudian dia mati dalam keadaan iman, sama ada mereka ini masih kecil ataupun sudah dewasa, dan perjumpaan mereka dengan para sahabat itu sama ada sekejap ataupun lama, mereka digelarkan sebagai tabi'in. Okey, Ibnu Hibban menetapkan beberapa syarat kepada golongan kanak-kanak, iaitu yang masih kecil yang bertemu dengan para sahabat tadi. Mereka tu mestilah memayyiz, dan syarat yang Ibnu Hibban letakkan ini disokong oleh hadis. Okey, seterusnya faedah mengenali para tabi'in dan tabi'in yang terkenal. Okey, faedah mengenali mereka ini. Okey, faedah mengenali para tabi'in ini, yang pertama, kita dapat membezakan sama ada sesuatu hadis itu adalah hadis mursal ataupun hadis muttasil. Yang kedua, dapat membezakan antara para sahabat dengan tabi'in. Itu 2 faedah bagi mengenali para tabi'in. Kemudian antara tabi'in yang terkenal ialah contohlah tabi'in yang terkenal dari ahli Madinah, iaitu Sa'id bin Musayyab. Kemudian yang terkenal di Basrah Hasan Al-Basri, dan yang terkenal di Kufah ialah Uwais Al-Qarni. Dan antara tabi'in yang terkenal dalam kalangan wanita ialah Hafsah binti Sirin. Itu antaranya lah, salah seorangnya. Okey, yang seterusnya tabaqatut tabi'in dan asyharul musannafat fi tabaqatut tabi'in, iaitu peringkat-peringkat tabi'in. Ada 3. Yang pertama, ja'alahum Imam Muslim salasah tabaqat. Imam Muslim menetapkan 3 tabaqat bagi tabi'in. Kemudian yang kedua Muhammad bin Sa'id meletakkan 4 tabaqat bagi tabaqat at-tabi'in. Yang ketiga Al-Hakim menetapkan 15 tabaqat bagi at-tabi'in ini. Okey, seterusnya ialah antara karangan-karangan ataupun kitab-kitab yang terkenal yang kita boleh rujuk dalam untuk mengetahui tabaqat at-tabi'in tadi. Antaranya pertama, kitab Tabaqat Al-Kubra li Muhammad bin Sa'id. Yang kedua, kitab As-Sahabah li Ibni Hibban wa huwa muqtasir fil mujallid. Yang ketiga ialah kitab Abi Abdullah bin Munduh wa huwa Munduh. Yang keempat, kitab Abi Nu'aim Al-Isbahani. Yang kelima ialah Asad Al-Ghayah fi Safratu As-Sahabah. Itu antara 5 kitab yang boleh kita rujuk untuk mengetahui tentang tabaqat tabi'in. Sekian, itu sahaja. Wallahu a'lam.